Sebelum saya mulakan cerita, tolong saya untuk subscribe channel ni dan aktifkan notification supaya tidak terlepas dengan video yang seterusnya. Dari sebuah pelabuhan kecil yang diasaskan oleh seorang pelarian, Melaka bangkit menjadi empayar maritim paling berpengaruh di Asia Tenggara. Tapi pada 1511, sebuah kuasa asing datang membawa meriam dan api dan segalanya berubah. Inilah kisah Kesultanan Melayu Melaka. Lebih seabad sebelum kejatuhannya, Melaka diasaskan oleh Parameswara, seorang raja pelarian dari Palembang yang menetap di satu muara sungai. Legenda mengatakan dia menyaksikan seekor pelanduk menendang anjing perburuannya hingga jatuh ke sungai. Melihat keberanian itu, dia menganggap tempat itu bertuah dan menamakan kawasan itu Melaka. Parameswara kemudiannya memeluk Islam dan menjadi Sultan Iskandar Shah. Dalam beberapa dekad, Melaka berubah dari penempatan kecil menjadi pusat perdagangan utama yang dilawati pedagang dari Arab, Cina, India, dan Nusantara. Sultan-Sultan Melaka membina sistem pemerintahan tersusun, menjalin hubungan diplomatik, dan menjadikan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Namun kegemilangan ini perlahan-lahan mulai rapuh menjelang awal abad ke-16. Pada awal 5500, Portugis, kuasa maritim Eropa yang baru menguasai Goa di India, mula mencari jalan ke timur untuk mengawal perdagangan rempah. Mereka tahu siapa yang menguasai Melaka, menguasai separuh perdagangan dunia. Pada tahun 1509, Portugis pertama kali tiba di Melaka. Delegasi itu diketuai oleh Diogo Lopes de Sequeira. Niat mereka kononnya untuk berdagang, tetapi kehadiran mereka mencetuskan curiga di pihak istana. Setelah berlaku salah faham dan tuduhan konspirasi, pihak Portugis diserang dan dihalau keluar. Sebahagian mereka dibunuh, manakala selebihnya berjaya melarikan diri. 2 tahun kemudian, Afonso de Albuquerque, gubernur Portugis di Goa, kembali ke Melaka dengan kekuatan penuh. 1.200 tentera, 18 kapal perang, dan meriam modern. Ketika itu, Melaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah. Pada 25 Julai 1511, Portugis melancarkan serangan besar-besaran. Serangan pertama dihalang oleh tentera Melaka yang berani. Namun Portugis tidak gentar. Mereka menyusun strategi dan menyerang dari arah lain beberapa hari kemudian. Pada 10 Agustus, mereka berjaya menembusi pertahanan pelabuhan. Rumah-rumah dibakar, rakyat panik. Pembesar istana coba mempertahankan kota. Akhirnya pada 24 Agustus 1511, Istana Melaka ditawan. Kota itu jatuh. Sultan Mahmud Shah melarikan diri ke Muar sebelum ke Bentan dan kemudian ke Kampar, Sumatera. Kejatuhan Melaka bukan hanya kerana kekuatan Portugis, tetapi juga kelemahan dalaman sendiri. Politik dalaman lemah, berlaku perebutan kuasa antara sultan, pembesar dan kerabat. Rasuah dan ketidakadilan, pedagang luar mula merungut tentang cukai, tidak adil dan layanan buruk. Pengkhianatan dalaman, terdapat bukti bahawa sebahagian orang dalam memberi maklumat kepada musuh. Portugis bukan hanya menawan kota, mereka juga memusnahkan masjid, merampas harta dan memperhambakan ramai rakyat Melaka. Kota lama dibina semula sebagai kubu Portugis, dikenali sebagai A Famosa, yang sebahagiannya masih wujud hari ini. Walaupun Melaka jatuh, semangatnya tidak lenyap. Sultan Mahmud Shah dan keturunannya menubuhkan kerajaan Johor Riau sebagai kesinambungan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Perak dan Pahang juga muncul daripada waris Melaka. Sistem pentadbiran undang-undang dan budaya yang diasaskan oleh Melaka menjadi model kepada negeri-negeri Melayu selepas itu. Dan hingga hari ini kejatuhan Melaka dilihat sebagai titik hitam dalam sejarah bangsa. Namun juga pengajaran berharga tentang kepentingan perpaduan, kekuatan dalaman, dan kebijaksanaan menghadapi musuh asing. Pada 1511, Melaka jatuh. Bukan kerana bangsa Melayu lemah, tetapi kerana perpecahan, pengkhianatan dan musuh yang tidak dijangka. Namun legasi Melaka tetap hidup dalam darah, budaya dan nadi negara kita hari ini.